Okay. Topik pertama sebelum tuan-tuan nak memulakan peternakan aquaculture, topik dia ialah pemilihan tapak kawasan. Tips pertama sebelum tuan-tuan memulakan peternakan aquaculture ni, iaitu kesesuaian cuaca. Masuk pada tips yang kedua, iaitu topografi. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Mr. Z TV. Kepada semua subscriber, ucapkan terima kasih. Dan kepada mana yang baru datang singgah ke channel aku ni, sila tekan butang like, subscribe dan share kalau korang rasa channel aku ni korang suka tengok dan memberi manfaat kepada yang lain. Untuk tips ketiga, dalam topik pemilihan kawasan projek ataupun tapak projek, iaitu kualiti air. Okey, ini pun di antara yang paling penting yang tuan-tuan kena pastikan sebelum memerlukan projek peternakan ikan atau udang tuan-tuan. Baik, saya bagi contoh untuk peternakan yang menggunakan kolam tanah. Okey, maknanya biasa kalau kita ingin memerlukan projek peternakan ikan atau udang di kawasan kolam tanah, sumber air yang paling baik ialah daripada air bukit ataupun air jeram. Yang kedua ialah air sungai. Yang ketiga ialah mata air. Tetapi mata air ni dia ada option sikit. Sebab apa? Untuk peternakan ikan dia tidak mendatangkan banyak sangat masalah. Tetapi untuk peternakan udang galah, dia akan ada efek semasa kita nak harvest nanti. Topik tu nanti saya akan perincikan dalam bab yang lain. Tapi untuk topik pertama ni, saya akan menekankan lebih kepada sumber air. Sumber air yang paling baik untuk peternakan ikan dan udang ialah daripada air bukit ataupun air jeram dan juga air sungai. Okey, itu untuk yang menggunakan kolam tanah. Okey, kita kena pastikan sumber air tu datang dari mana. Contoh, kalau kita ambil daripada air bukit atau air jeram, kita tahulah, fahamlah, biasa dari air bukit, air jeram ni kolam akan ambil air direct daripada jeram, yang mana dia tak lalu kawasan perindustrian, tak lalu kawasan perumahan ataupun pertanian. Tapi bila kita menggunakan sumber air daripada sungai, air daripada sungai ni kita kena pastikan sungai tu datang dari mana, dia lalu mana. Contoh, kita punya kolam di hujung, tetapi sebelum sungai sampai ke kolam kita, dia lalu kawasan pertanian, kawasan yang menggunakan racun ataupun apa saja chemical. Kita khuatir yang mana racun-racun tu akan serap masuk ke dalam air dan salurkan ke dalam kita punya kolam ternakan, dan itu akan menyebabkan kematian kepada ikan ataupun udang. Tetapi dalam topik yang lain, saya akan cerita berkenaan dengan parameter air, di mana kita boleh periksa parameter air itu sendiri sama ada baik atau tidak untuk peternakan ikan dan udang kita. Okey, jadi untuk tuan-tuan yang nak mulakan peternakan ikan atau udang menggunakan kolam tangki simen, simen, tank ataupun canvas, air bukit paling baik, air sungai pun okey. Tapi kalau tak ada pilihan, air pipe. Cuma air pipe ni kita kena rawat terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk kita punya ternakan.
Rawatan contoh seperti menggunakan filter ataupun anti klorin, ataupun dibiar dulu air tu dalam 5 ke 7 hari kemudian baru kita pakai. Tapi dari segi kos tap water ni kan, sebab kita kena kira juga kos penggunaan air tu berapa banyak, dan juga bila kita pakai tank ataupun gulai simen mungkin perlukan filter, maintenance filter. Sebab bagi saya mudah untuk memulakan peternakan ni, kita kena kurangkan kos awal-awal. Kos maintenance kalau boleh kita elakkan, mana yang boleh kita jimatkan. Sebab teknik-teknik tu kita akan belajar kemudian, tapi kos yang first ni saya lebih pentingkan kos. Tips yang keempat, untuk pemilihan tapak kawasan ataupun pemilihan kawasan untuk memulakan projek ialah kesesuaian tanah. Alright? Okey, kesesuaian tanah, sesuai tak sesuai. Contoh kalau kita nak buat ternakan ikan atau udang di kolam tanah lah kan, kita perlu tengok kawasan sekeliling tu. Sebab untuk ternakan aquaculture kita perlukan kawasan tanah yang tidak asid. Contoh kawasan tanah berasid ni ialah tanah gambut. Macam kalau kita lihat tanah gambut sesuai untuk penggunaan tanaman contoh seperti nenas, kelapa sawit. Okey. Untuk peternakan aquaculture, okey, yang paling senang ialah tuan-tuan cari kawasan tanah sawah yang terbiar. Maknanya tanah sawah ni kondisi dia tanah liat dan tanah dia tidak berasid, dia beralkali. Itu lebih mudah dan meyakinkan daripada tuan-tuan pergi cuba kawasan tanah-tanah terbiar yang tanah berdekatan dengan tanah kelapa sawit ataupun tanaman getah. Saya tak cakap benda tu tak boleh, tapi ada cara macam mana tuan-tuan nak tahu kawasan tanah tu berasid atau tak, which is tuan-tuan boleh dapatkan specimen check ataupun check pH tanah menggunakan ada equipment lah, tak silap saya isi meter tu, tuan-tuan boleh cucuk meter tu dekat tanah dan dia akan keluar reading tanah tu kondisi dia apa, pH which is 0 sampai 7 ialah berasid, 8 sampai 14 ialah alkali. So kita nak tanah yang beralkali untuk memulakan peternakan aquaculture ikan ataupun udang. Itu tips 4. Tapi dia berbeza pula bagi yang mulakan ternakan menggunakan kolam simen, tank atau canvas, di mana kondisi tanah ni tidak menjadi isu sebab kita gunakan tank yang boleh diletak di mana-mana kan. Itu no problem. Kondisi tanah ni no problem untuk peternakan dalam tank, canvas ataupun kolam simen. Baik tuan-tuan, itu merupakan topik pertama, pemilihan tapak kawasan bagi sesiapa yang ingin memulakan ternakan aquaculture ikan ataupun udang galah. Alright, saya harap tips ni dapat membantu tuan-tuan sebelum memulakan ataupun mencari kawasan yang sesuai untuk projek peternakan ikan dan udang. Sebab lepas ni, topik yang pertama ni, pemilihan tapak, saya akan ceritakan dengan tuan-tuan, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan pembinaan kolam, cara pembinaan kolam untuk yang nak mulakan kawasan ternakan menggunakan kolam tanah ataupun kolam simen, canvas ataupun tank. Alright, jangan lupa subscribe dan like channel saya ni supaya tidak ketinggalan dengan apa saja video yang saya update pasal peternakan aquaculture. So kita jumpa lagi dalam next episode. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.